Guru Ayu mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua rakan-rakan yang berada di talian. Okey, hari ini merupakan segmen Bicara Inspirasi yang dibawakan khas oleh tim inovasi Akademi YouTuber. Okey, kalau dilihat pada poster di belakang saya, kita ada penampilan 4 rakan Akademi YouTuber yang akan berkongsi sedikit perkongsian santai pada malam ini, dan kita akan berkenalan dengan rakan-rakan tim inovasi Akademi YouTuber sebentar lagi. Okay, insyaAllah mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Terlebih dahulu, pastikan rakan-rakan kongsikan link ini supaya memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana. Okey. Jadi insyaAllah perkongsian kita pada malam ini santai-santai sahaja, dan kita ingin kalau bolehlah ingin meningkatkan minat dalam kalangan guru-guru supaya tidak takut apabila mendengar perkataan inovasi tersebut, termasuklah saya jadi saya datang di sini semata-mata untuk menimba ilmu daripada rakan-rakan kita yang akan bersiaran sebentar lagi. Okey, jom kita berkenalan dengan panel kita yang pertama. Dipersilakan perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu CM Kaizen? Okay, dan apa khabar semua guru-guru di luar sana? Okay, mungkin kita ada kat luar sana ada guru-guru, ada pelajar-pelajar, ada ibu bapa, sebab hari ni perkongsian untuk semua, bukan pengkhususan untuk guru-guru saja. InsyaAllah. Okay, saya rasanya untuk yang belum mengenali diri saya lagi, okay, nama saya Cikgu Hamidah. Saya mengajar di SK Senawang Negeri 9. Okay, dan hari ni kita nak buat sikit asal je perkongsian bersama dengan tim saya, rakan-rakan sepasukan saya. Ini sebenarnya adalah rakan-rakan daripada segmen khas. Segmen khas saya iaitu kita ada Cikgu Popo, kita ada Cikgu Hidayah dan juga kita ada Teacher Sairo. Mungkin boleh naikkan bersama dengan kita ya. Tu dia. Hari ni Cikgu Popo macam biasalah, dia kalau tak jadi kucing dia kadang-kadang jadi rabbit lah, kadang-kadang hari ni dia jadi apa ni? Baby shark ke ni? Baby shark dulu. Nyanyi Dayah, menyanyi. Baby shark. Okey, kita serahkan pada Cikgu Hidayah pula untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat malam, saya Cikgu Nurul Hidayah binti Muhammad Isa daripada SK Taman Keramat 1, Gombak, Selangor. Okay, saya rasa sikit je lah dulu perkongsian daripada saya. Nanti kejap lagi baru kita share. Saya nak bagi chance dekat Cikgu Sairo bercakap dulu. Oh, ingat dah janji dengan Cikgu Dayah. Apa dia cakap? Sama lah tu. Okay. Kan dah dia nak copycat sebab tu saya cakap sikit-sikit. Okay, ni nama saya Teacher Sairo. Saya dari SK Padang Berambas Sintang, Sabah. Okay, teruskan Cikgu Popo. Orang kuat ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Safura binti Azmi, mengajar di SK Sungai Burung, lebih dikenali sebagai Cikgu Popo. Salam perkenalan semua. Dan saya juga ditemani oleh rakan teknikal iaitu Cikgu Yohanisa dan juga rakan control host yang akan berada di belakang tabir iaitu Cikgu Maya Azlan. Okey,
apa kata kita, boleh tak kita pergi kepada, yelah nak tahu sangat ni rakan-rakan guru rakan-rakan panel kita malam ni. Sebab saya ni, saya masuk, saya join bertugas untuk malam ni betul-betul untuk duduk sekonti dan nak dekat dengan panel. Tu maksud saya lah. Jadi rakan-rakan faham maksud saya. Jadi kita nak betul-betul nak belajar bagaimana nak bermula. Tapi kita nak tanya Cikgu Mida dululah. Selaku ketua tim inovasi Akademi YouTuber. Okey. Betul-betul. Soalan dia Berdebur ni mudah soalan ni. berdebur. Soalan dia mudah Cikgu Mida. Cikgu Mida memang boleh jawab insya-Allah Bagaimana cikgu lah, Cikgu Mida sendiri mula terlibat dengan inovasi ni cikgu? Okey, terima kasih soalan daripada kita punya moderator hari ni. Okey, sebenarnya saya memang terlibat dengan inovasi ni daripada tahun 2018. Saya memang bawa pelajar saya. Sebelum ni saya bawa pelajar lah masuk ke pertandingan inovasi. Tapi untuk pertandingan inovasi ni, kategori guru ni sebenarnya saya didedahkan oleh pensyarah saya daripada UPM. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada SV saya, Dr. Siti Salinah Mustaqim dan juga Dr. Fazilah Razali, yang mana mereka yang memperkenalkan saya bagaimana cara nak masuk pertandingan inovasi peringkat kategori guru ni lah. Masa tu saya join Pixel under UPM. Pixel maksudnya sebenarnya dia inovasi ni dia ada banyak sangat kategori. Inovasi ni bukan saja kita create produk tau. So selama ni kita fikir bila inovasi ni kita mesti cipta satu produk. Tapi sebenarnya inovasi ni dia sangat luas. Okey, dan pada masa tersebut SV saya iaitu Dr. Siti Salinah, sekarang ni Dr. Siti Salinah sedang mengerjakan umrah di Mekah. Dan marilah kita sama-sama doakan semoga Dr. Siti Salinah sentiasa dirahmati Allah dan kembali semula dengan selamat ke Malaysia. Okay, Dr. Siti Salinah ni guide kami sebab bukan saya saja, di mana-mana pelajar yang berada di bawah penyeliaan Dr. Salinah pada masa tersebut di-guide, kami dibimbing untuk masuk ke pertandingan inovasi Pixel pada tahun lepas. Okay? Dan inovasi kami ni bukannya something yang orang kata cipta satu benda yang gah. Dr. Salinah ajar masuk bertanding, masa tu poster pitching. Ya? Inovasi ni ada dua kategori, ada produk dan juga ada poster pitching. Kalau poster pitching maksudnya kita kena buat poster dan kita kena explain, terangkan kajian kita menerusi poster tersebut. Okay? Dan saya hanya masa tu saya pertandingkan saya punya modul masa saya buat master dulu lah, masa buat sarjana di UPSI. Okay, ada rakan-rakan lain yang bentangkan, yang masuk bertanding mereka punya instrumen. Contohnya macam kita buat soalan periksa, macam soalan periksa tu, itu ada instrumen. Sebab soalan instrumen rakan saya tu adalah untuk menilai kemahiran proses sains pelajar. Itu instrumen dia. Okay? So maksudnya kita bukan macam kita masuk bertanding tu bukan kita create satu benda yang orang kata mistik ke bubble ke tak. Ya. Dan bila saya masuk ke pertandingan Pixel tersebut, saya lihat kajian-kajian daripada pensyarah-pensyarah ataupun pelajar-pelajar daripada universiti lain. Kadang-kadang mereka bertanding untuk bukan saja buat instrumen, buat modul, ada di antara mereka pertandingkan program. Ya. Nanti saya akan tunjukkan berkenaan dengan Pixel tu. Sebab saya banyak rujuk sebab dekat Pixel, laman web Pixel tu ada diberikan contoh-contoh poster yang dipertandingkan pada tahun lepas. Jadi kita boleh jadikan poster-poster tersebut sebagai rujukan untuk kita membina satu inovasi kita sendiri. Ya, sebagai rujukan tahu bukan ambil 100% nanti dia akan jadi pelajar. Ya? Okey, itulah titik permulaannya saya masuk kepada pertandingan inovasi. Dan kemudian bila saya join Akademi YouTuber dan bila kita ada task segmen khas selama 10 minggu tersebut, saya dapati bahawa saya rasa segmen khas ni sebenarnya adalah satu intervensi kita buat. Ya, segmen khas kumpulan kami ni simple je sebenarnya. Ya, kita buat apa ya Teacher Sairul? Apa segmen khas kita? Buat Canva. Soalan bonus. Canva dan
Apa Daya? Popo. Dah agak dah. Okay, of course, Canva and PowerPoint. Ya, PowerPoint betul. lah PP. Kami punya segmen khas simple saja. Kami mengajar pelajar-pelajar asas basic kepada PowerPoint dan juga Canva. Canva. Ya. 10 minit. Saya memang sangat-sangat bersyukur sebab saya macam orang bagi saya peluang bersama dengan rakan-rakan adik-adik ni yang memang sangat orang kata understanding. Ya, terima kasih banyak-banyak sebab understand. Sebab kadang-kadang kakak dia ni macam bossy sikit kan. Jom kita masuk bertanding pada kali pertama nak racun dia orang nak masuk bertanding inovasi ni bukan satu perkara yang mudah. Ya, macam mana saya racun cikgu-cikgu di grup Akademi YouTuber yang sekarang ni dalam tim inovasi Akademi YouTuber tu dah ada lebih daripada 50 orang dalam tu. Okay. Dan mereka ni kan, saya rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Terima kasih banyak pada adik-adik yang Cikgu Popo memang kepakaran dia dalam bidang buat video. Ya. Kalau Hidayah pula dia memang buat poster, Canva ni memang dia kepakaran dia. Okay, Teacher Sairo kadang-kadang kadang-kadang kena paksa rela buat thumbnail, kadang-kadang kena buat VO. Itu nanti nak suruh dia buat VO pula bagi special, ada slang Sabah kat situ kan, nampak special yang unik sikit nanti. Kan? Okay. Itulah sebenarnya bila kita buat inovasi ni, bila kita bergerak sendirian, kita takkan dapat hasil yang orang kata yang hebat lah kan, sebab kita tahu kita manusia ni kejadian kita adalah tak sempurna. Sebab tu saya perlukan adik-adik tim saya PSH2 ni untuk menjadikan inovasi saya lebih sempurna. Sebab kami bermula daripada mula-mula kita masuk kita dapat silver kan, ada banyak pertandingan. Start dengan invite ke rasanya, mula-mula kita masuk invite kan. Masa nak masuk invite kita buat meeting hampir kata tiap-tiap malam meeting di Metro 4 ni sampai pukul 12 tengah malam meeting, bincang macam mana nak buat video, macam mana nak buat poster, macam mana nak buat VO, kami bincang. Sampai yang kali pertama tu dah yang kita rasa macam perit sikit kan, sebab kita nak buat daripada zero, daripada nothing. Okay, lepas tu kita masuk bertanding, invite tu dan kita dapat silver award masa tu. Saya bersyukurlah sebenarnya. Bukan mudah juga nak dapat silver tu dengan cubaan yang pertama kan. Hanya kita pertandingkan kita punya segmen khas. Kan? Bukannya kita cipta satu produk yang orang kata yang kebabum ke apa ke, tak ada. Kita hanya buat kita punya segmen khas. Kemudian lepas dia pertandingan kita buat postmortem dan kita tambah baik, kita masuk. Masa tu yang IDEC kita tak masuk kan. Tak salah sebab masa tu Popo demam kot, COVID kan masa tu. Tak masuk. COVID. COVID. Ya. Kami memang sehati sejiwa, kalau seorang tak ada rasanya tak lengkap. Jadi alang-alang tak lengkap memang kami tak masuk. Ya masa tu. Kakak ni cikgu kita nampak soalan bertalu-talu ni masuk ni kan. Ada yang seram dengar tentang inovasi ni Lin Z tapi ada yang memang kagum lah dengan tim-tim inovasi adik-beradik Ayu ni kan. Jadi ini insyaAllah lah akan bakal membukalah peluang kami-kami ni untuk turut mencuburi kajian inovasi tak lama lagi insyaAllah lah Betul. And then bersama saya sebenarnya bila masuk bertanding, saya bukan masuk satu tim saja. Saya bukan bersama dengan PSH itu saja. Dan saya masuk sekali bersama dengan Akademi YouTuber punya tim. So untuk invite tu sebenarnya saya masuk 3 tim. Ya, di mana 2 saya dapat gold, 1 silver. Gold tu adalah bersama dengan Akademi YouTuber apps tu dapat gold. And then saya punya sekolah SK Senawang pun saya dapat gold masa tu, dan bersama dengan PSH kita dapat silver. Kemudian kita bila dah ada sekali masuk, dia rasa macam betul saya tanya dekat adik-adik. Ni kita nak join tak? Ni nak join tak? Orang cakap nyanyat kat media. Dia orang cakap apa? Daya yang counter, tak tahu Cikgu Yunisa kawan dengan si LK, faham ke nyanyat? Nyanyat tu. Faham. Baliklah mau ikut. Belum katam. Ya, dan satunya cikgu. Dan satunya
itulah saya kata adik-adik ni memang dia very understanding. Dia tahu kalau kakak dia kata kita nak masuk tak, and then yang paling banyak sekali yang banyak bekerja keras adalah kita ucapkan terima kasih Cik Popo dan Cikgu Dayak untuk VO. Ya, kita kan saya kita relax sikit, kita underground. Underground kita kan, dan akhirnya kami memang masuk beberapa pertandingan inovasi, dan setiap kali pertandingan inovasi ni memang ada bayaran, dan kami share lah, kami kongsi untuk bayaran pertandingan inovasi ni. Tapi tak banyak lah, katakanlah kalau satu pertandingan tu dalam 100, kita bahagilah dengan 4 orang, so seorang RM25, dan setiap sijil ni kita akan boleh isi dalam ESPLG. Kadang-kadang setengah pertandingan inovasi ni dia bukan saja ada sijil, setengah daripadanya juga ada penerbitan. Kadang-kadang mereka minta kita buat abstrak kan. So abstrak tu akan diterbitkan dalam mereka punya e-book abstrak tu, itu pun dah dikira penerbitan dan kita boleh masuk dalam ESPLG. Okay, saya rasa macam kita bagi peluang lah pula pada panel lain nak cerita. Betul. Pengalaman. Pengalaman cerita dan pengalaman masing-masing bermula ni, adakah menyangkit dengan Cikgu Mida ke macam mana? Cikgu Daya boleh kongsikan macam mana Cikgu mula terlibat ni, betul ke menyangkit dengan Cikgu Mida ni? Sebenarnya sebelum ni kan kita biasa tengok orang buat inovasi, kita pun teringin tapi takut. Biasalah perasaan takut tu sentiasa ada kan. Macam mana nak start? So dia akan terfikir macam mana nak start. Kan kita tak ada hujung pangkal kat situ kan. Memang sebelum ni kita nak try. So bila first time dia ajak tu macam okay, boleh, menarik, boleh kita try. So first try. So seperti yang dikata tadi, bila meeting, pembahagian kerja tu, Hidayah buat VO, alamak. Boleh cuba. Maka bermulalah drama. Suara emas. Kan, alamak kita kata kan. Lepas tu, okay fine. Okay, kita cuba. Okay, lepas tu seperti bila dah cuba, dah macam tadi katalah, bila dah dapat sekali tu macam best. So kita rasa lebih confident. Dan sekarang ni saya pun sedang bergerak dengan sekolah saya dan insya-Allah akan dalam perancangan untuk membawa murid juga untuk inovasi. Wah, harapnya dah berjaya. Tapi saya berani kata sifu saya dalam bidang inovasi ni memang Kak Midah. Ni Kak Long kita orang ni. Jangan main-main dengan Kak Long ni. Kak Long kawasan ke tu? Sekali keluar rotan pink dia. Rotan pink dia tu, bukan calon-calon rotan tu. Kalau sifu kita dia letak nama Ratu Inovasi ni. InsyaAllah sesuai tu dengan Ratu Midah ni. Ya, memang ratu ni, Ratu Inovasi. Cikgu Sairo, macam mana cikgu mula terlibat dengan inovasi ni cikgu? Adakah sama tersampuk pula dengan Cikgu Midah? Ya, memang ya, memang disampuk dengan Cikgu Midah lah. Memang salut lah dengan Kak Midah lah, panggil Kak Midah ni. Memang salut. Dia ni jenis yang bukan berkira dan tidak lokek ilmu lah. Kan? Betul kan Daya? Apa? Panggil lagi. Lagi satu, kalau berkenaan dengan bayaran tu, Kak Midah memang bukan jenis yang berkira lah. Kalau pun kami lambat bank in sampai lari Kak Midah langsung dia langsung tidak berkira. Dia memang ajak dia buat. Okay, dia memang bagi kami ilmu lah, banyak lah. Tapi mungkin saya ni yang pemalas sikit, yang untunglah terlibat dengan 3 orang ni. Last kami cakap kau kan thumbnail lah. Itu je lah dari saya yang memang inovasi best lah. Terjebak lah. Okay. Terjebak. Tukar tersampuk tu jadi terjebak lagi, sedap saya dengar. Okey. Cikgu Sairo dah selesai. Cikgu Popo, macam mana Cikgu Popo mula terlibat juga dengan inovasi ni? Adakah yang sama ataupun sebelum ni cikgu memang dah berjinak-jinak dengan inovasi cikgu? Kalau saya saya terlibat bila join dengan team PSH2 lah, sebab sebelum ni memang macam tak minat inovasi, sebab saya tahu bila buat dokumentasi agak susah dia punya inovasi. Tapi bila dah diberi jalan oleh Kak Midah, kita nampak okey. Dia yang susah pada permulaan je, sebab kita baru nak set up bahan tu buat pertama kalinya.
Tapi bila dah ada, dia main edit-edit macam tu je. Kalau untuk yang jenis inovasi yang kami join ni lah. Bukan yang secara virtual ni Buat kan. kajian. Kalau yang secara virtual ni yang mana kena submit video whatsoever ni, pertama kali je yang akan jadi macam susah sikit sebab dia bermula dengan zero ground kan. Tapi once you dah dapat dia punya tu bahan semua kita boleh edit lah, Guna senang edit. dia punya tu. Kira saya rasa okey lah dengan inovasi yang cikgu Kak Mida suggest untuk kami join semua ni. Betul. Jadi saya boleh simpulkan di sini inspirasi ni insya-Allah datang daripada ratu inovasi kita lah, Cikgu Mida. Jadi saya nampak saya nampak rakan-rakan di mana? Di rumah masing-masing ni, di luar konti kita ni lah kan. Nampaknya hampir dah mula nak terbakar ni kan. Macam mana nak join dan sebagainya. Nanti kita kongsikan di akhir siaran macam mana nak join tim inovasi Akademi YouTuber. Tapi adakah nanti kita nak terbuka kepada semua? Kita tunggulah apa dapatan rakan-rakan kita sebentar nanti. Okey. Nampaknya soalan pertama kita dah nampak dah bagaimana cikgu-cikgu ini mula terlibat dengan inovasi. Boleh kita pergi kepada round yang kedua, soalan yang kedua. Ni yang sebenarnya mungkin saya sendiri yang nak tahu dan juga rakan-rakan di luar sana pun mungkin nak tahulah. Macam Kak Mida sendiri, siapa yang telah memberi inspirasi untuk cikgu? Tadi saya ada dengar SV tadi, tapi ada SV yang telah mengerjakan haji sekarang ni kan. Tapi apa yang sebenarnya memberi inspirasi pada cikgu untuk melibatkan diri dalam inovasi ni? Maksudnya dalam inovasi tu kita dapat berkongsi ilmu ke, dapat buat sesuatu yang kita suka dan kita nak orang lain faham apa yang kita cuba sampaikan ataupun apa-apa sajalah inspirasi yang cikgu dapat tu. Macam tak sesuai je soalan saya. Faham tak soalan saya tu? Saya cuba jawab. InsyaAllah saya cuba jawab. Okey, sebenarnya saya ada join beberapa seminar lah, membentangkan seminar sebagai syarat daripada saya pengajian saya dekat PhD. Pengajian saya dekat PhD, saya memang ada join beberapa seminar untuk membentangkan kajian saya. So bila kita bentangkan bersama dengan pembentang-pembentang daripada negara-negara lain di sekitarnya kita, contohnya Thailand, contohnya daripada Filipina, daripada Singapura, daripada India dan sekitarnya, kita dapati bahawa masalah dia tu hampir sama lah, masalah dia lebih kurang hampir sama. Dan bila saya join contohnya macam Pixel tu, di titik permulaan dia adalah daripada saya join Pixel tu yang UPM. Bila kita dengar perbentangan daripada kajian-kajian daripada pembentang-pembentang lain, kita tengok sebenarnya orang ni dia buat apa? Ada satu yang saya rasa macam dapat inspirasi. Pada masa tersebut ada satu sekolah SJKT, sekolah Tamil, pelajar tu dia bentangkan dia punya projek, idea inovasi dia bersama setaraf dengan tim profesor, doktor-doktor, tim pelajar-pelajar universiti semua. Projek dia simple je. Dia buat macam daripada flyers yang dia beli, yang kita dapat daripada pasar raya tu kan, and dia tampal-tampal gambar, and then dia buat soalan penyelesaian masalah kat situ. Dan tim tu dapat gold award disebabkan oleh cara mereka membentang. Sebenarnya bila kita masuk inovasi ni, kita develop our skill. Kita akan cuba untuk meningkatkan kemahiran kita. Kemahiran dalam membuat contohnya intervensi yang something yang kita boleh bantu rakan-rakan kita yang lain. Sebab inovasi ni kita bukan hanya boleh bantu pelajar-pelajar sekolah kita. Kita mungkin boleh bantu pelajar-pelajar di sekolah sekitar dan umumnya seluruh Malaysia, mungkin seluruh dunia.
mungkin kita boleh bantu negara-negara yang sekitar dengan kita lah, worldwide, ya, menerusi inovasi. Mungkin kadang-kadang kita nampak simple je. Mungkin kita nampak okey, kita hanya buat modul. Saya percaya kebanyakan daripada rakan-rakan guru memang banyak sangat buat modul. Kita memang banyak sangat buat soalan-soalan. Betul tak? Tambah-tambah lagi time masa periksa dulu, kalau cikgu sekolah rendah dulu, time UPSR, macam-macam jenis modul keluar. Modul skor A lah, modul pecutan lah, modul kebabung lah, modul petir lah, macam-macam modul. Jadi sebenarnya modul ni kita boleh masuk pertandingan inovasi. Itu dikira kita buat intervensi. Ya, kita buat satu perkara yang boleh membantu pelajar kita untuk mendapat pencapaian yang lebih baik. Ya, setelah kita menjalankan intervensi. Okay, biasanya kalau kita buat inovasi berkaitan dengan modul ataupun berkenaan dengan instrumen kita, biasanya kita akan guna quasi eksperimen lah. Quasi eksperimen ni maksudnya kita buat ujian pra dengan ujian pasca. Okay, dia pentingnya adalah dokumentasi macam mana. Sebab kita memang, saya percaya cikgu-cikgu di luar sana memang dah ada produk inovasi masing-masing. Kan? Kita dah ada, mungkin kadang-kadang teknik mengajar kita dah ada. Macam contohnya kita kenal dengan Muallim Azhar kita, Abijah, kan? Dia mengajar melalui nyanyian, kita tahu kan, sebab suara yang sangat merdu. Dan yang produk terbaru daripada Abijah sekarang ni adalah Sing Art. Okay? Jadi cuma sekarang ni bagaimana kita nak jadikan produk kita tu ataupun kita punya inovasi tu, kita nak masuk bertanding dan kita boleh dapat award yang orang kata, semua orang rasa nak dapat gold award, kan? Semua orang kata mesti kita nak dapat best of the best award contohnya, ya. Itu yang kita dah pernah dapat lah. Kalau menerusi Akademi YouTuber Apps, memang kita dah pernah rasa gold award, gold, silver, bronze, best of the best, semua kita dah rasa semua tu. Kalau bersama dengan PSH tu kita dah dapat silver, kita pernah dapat gold award dalam ISEL baru-baru ni. Okay? Dan sebenarnya cara bagaimana kita nak sampaikan video ataupun poster kita tu yang boleh menarik minat juri supaya pilih kita jadi pemenang. Itu tips-tips yang saya nak kongsikan pada malam ini bersama dengan cikgu-cikgu. Dan kita sebenarnya bukan cikgu-cikgu saja, kita juga boleh bawa pelajar-pelajar kita. Contohnya kan, cikgu, kalau macam sekarang ni kita ada, saya rasa baru lepas adalah mungkin cikgu bersama anak-anak murid cikgu ada buat video animasi. Contohnya kan, ada pertandingan video animasi kan dengan anak murid kita. Jadi video animasi tu cikgu masuk sekarang ni ada teknovasi kan. Cikgu Mira, kita ada pertandingan teknovasi anjuran BTP Negeri Sembilan kalau tak salah saya. Kan? So dia itu kita boleh masuk dalam pertandingan inovasi. Tapi kan setiap kali bila kita masuk pertandingan inovasi ni, kita kena sesuaikan dengan apakah requirement yang diperlukan oleh pihak penganjur. Ya, contohnya kan, saya cuba nak share screen. Boleh ke Cikgu Hazen? Saya nak boleh. Jadi kena sorokkan saya ke kejap. Saya nak tunjuk mula dengan pixel ya, supaya cikgu-cikgu semua dapat idea nanti. Okey, rakan-rakan yang berada dalam live ni, saya akan bacakan soalan-soalan sebentar lagi. Kita tunggu sekejap perkongsian contoh daripada kajian inovasi pixel ini. Kemudian nanti kita akan baca soalan cikgu ni, jangan risau. Boleh nampak tak saya share screen? Belum lagi cikgu. Mungkin line sedikit slow ni. Oh, line saya agaknya slow sikit. Masih belum lagi ya. Saya dah share screen sebenarnya. Ya, belum Kak.
Sekejap, saya cuba stop sharing balik. Saya rasa Mungkin saya cikgu tak boleh dapat share. kongsikan mungkin cikgu boleh Hmm. kongsikan file tu dengan tim teknikal kita, Cikgu Yuanisa. Mungkin Cikgu Yani boleh type je. Sekejap saya bagi link. Cikgu boleh tak tolong sharekan sebab rasa timeline saya ni tak berapa tak cantik sangat. Saya share. Okey. Boleh share dekat private chat cikgu. Dah terkeluar terus tu. Tak apa. Sambil Line kita tunggu Cikgu Mida Ya. masuk. Orang-orang penting tu Daya. Dia terpaksa lah Popo dia cover dia Popo. Tak apa. Saya akan cover. Anak murid hebat-hebat pun ada ni. Means pengalaman dia dah ada lah berbanding kami-kami ni kan. Ya. Betul. Okey, insyaAllah. Cikgu Mida dia dah kongsikan Cikgu Mida. link kejap lagi Terus mungkin semula. tim teknikal kita akan kongsi inovasi yang ingin dikongsikan oleh Cikgu Mida lah sebentar tadi. Dah masuk dah pun. Saya okey. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Kak. Jelas. Jelas. Okey. Saya rasa macam saya tak boleh nak share screen sebab oleh line saya ni. Okey, mungkin kita nak minta bantuan Cikgu Yuanisa untuk klik link Pixel 2021 saya ada share dekat private chat. Cuba klik and share. Okey, sekejap. Ya. Rakan-rakan juga boleh simpan sebab ada link yang telah di-sharekan di ruangan YouTube. Simpan untuk rujukan rakan-rakan lah lepas ni. Tapi yang ni kita dengar penjelasan langsung terus daripada Cikgu Mida. Okay, so kita ada Pixel. Boleh tak? Sekejap ni. Sementara tu saya mungkin boleh jawab soalan-soalan. Kita ada soalan-soalan yang rakan-rakan kita dah utarakan ni. Apa kata kita baca tadi, saya ada ternampak satu soalan ni. Boleh tak kita tanya, mungkin ada sedikit lah, apa beza inovasi dengan kajian tindakan ya? Keliru juga ni. Ni daripada Muallimah Usfazila. Kajian tindakan dan sekarang kita bincangkan adalah kajian inovasi. Mungkin ada sedikit idea tentang apa beza dia, cikgu? Okey. Tak banyak beza dia. Dia ada sedikit saja perbezaan. Okay, kalau untuk kajian inovasi, kita lebih tengok kepada orang kata commercialization potential, kebolehan untuk dipasarkan. Tapi kalau kajian tindakan, kita lihat kepada bagaimana kita nak selesaikan masalah, contohnya di kalangan pelajar kita. Kita nak bantu pelajar kita bagaimana. Itu kajian tindakan. Kalau inovasi produk tu kita boleh sebarluaskan di peringkat umum. Dia lebih mudah kalau saya boleh share Kompi. Dekat Kompi ni dia memang ada 3 jenis kajian tu, beza. Kita boleh nampak beza tapi saya tak boleh nak share screen. Saya share link cikgu boleh tengok dekat site Kompi ni, sebab site Kompi ni dia ada 3 pertandingan iaitu inovasi, dia ada penyelidikan dan dia juga ada kajian tindakan. Okay. Saya dah share dekat komen. Cikgu boleh klik nanti tengok kat situ. Tengok apa beza di antara kajian tindakan, inovasi dan juga penyelidikan. Sebab dia kalau penyelidikan dia lebih detail. Okay, elemen-elemen yang diperlukan dalam penyelidikan dia lebih detail. Okay, ini adalah Pixel. Okay, ini Pixel saya join pada tahun lepas. Okay, kita tengok dekat Pixel ni kan. Mungkin boleh pergi dekat bahagian poster. Rasanya tak ada poster. Pixel ni dia lebih kepada poster. Kita tengok requirement dia. Okay, poster pitching.
Kalau macam dekat Pixel ni dia ada bagi kita link untuk kita tengok poster-poster kajian daripada peserta-peserta yang join Pixel. So kita boleh dapat idea daripada situ. Contohnya kan, kalau dalam pertandingan poster, biasanya dia akan minta kita nyatakan apakah intro, pengenalan untuk kita punya inovasi kita kan. Pengenalan, lepas tu dia ada problem statement, penyelesaian masalah, lepas tu kaedah macam mana kita menjalankan kita punya inovasi ataupun intervensi tersebut. Lepas tu usefulness, apakah ciri-ciri elemen-elemen yang berguna dalam kita punya inovasi, dan last sekali adalah potensi untuk disebar luas. Ya. Okey, macam segmen khas, kita bermula dengan segmen khas sebab saya rasa saya terpanggil sebenarnya sebab kita memang ada task untuk buat segmen khas kan. Jadi cikgu-cikgu yang dah selesai buat segmen khas tu, sayanglah kalau tak masuk inovasi ni kan. Sebab kita dah buat benda tu. Ya, segmen khas kita dah buat. Cuma kita yang ada produk dah. Ya, dah ada produk. Cuma cikgu perlu tambah baik dekat situ. Beberapa elemen cikgu perlu tambah baik adalah cikgu tambah bila nak buat video tu nanti macam mana kita nak tarik hati juri tu. Paling mudah kita dapatkan sama ada buat dapatkan pengesahan pakar untuk kita punya segmen tu. Kita tanya, contohnya kita buat borang soal selidik, kita sebarkan borang soal selidik tu pada cikgu-cikgu sekolah kita ke cikgu-cikgu sekolah sebelah ke, dapatkan idea mereka, tanya macam mana keberkesanan kita punya program tersebut. Ataupun apa yang tim Zero to Hero buat ialah kami minta testimoni daripada peserta-peserta yang join kami punya segmen khas. Sebab segmen khas kami tu disertai oleh bukan saja pelajar, dalam tu ada cikgu, ada ibu bapa kan, pelajar. Jadi kami dapatkan testimoni. Video testimoni tu bila masuk dekat bahagian video, pertandingan video, itu dia akan kira sebagai keberkesanan. Selain daripada itu, segmen khas kami ni juga dah ada copyright. Kami dah mohon copyright daripada MyIPO tahun lepas lah. Kalau nak cerita pasal copyright ni, dia akan ambil masa yang sangat panjang. Ya, nanti kita akan cerita kemudian. Siapa yang berminat nanti PM tepi. PM tepi. Okey. Dan sebab bila kita masuk dalam satu pertandingan, okey, copyright, testimoni ataupun feedback daripada peserta kita tu memang sangat penting. Dia akan bagi extra mark bila kita masuk sesuatu pertandingan. Lagi satu tipnya ialah bila kita macam mana kita nak tarik hati juri tu. Sebab bila saya join untuk program IUAPS kan, kadang-kadang bila kita masuk penganjur ni kita dapat gold. Okay, bila kita masuk pertandingan lain kita dapat silver pula. Padahal sebelum ni kita dah dapat gold. Kenapa yang kita masuk kali tu tak dapat gold, kita dapat silver. Sedangkan kita pertandingan produk yang sama. Sebab tu kita kena buat feedback dia. Kita kena buat postmortem. Apa kekurangan dan kelemahan. Sebab tu bila kita masuk pertandingan inovasi ni, kita kena tengok tema dia. Okay? Bila kita banyak kali kita masuk inovasi baru kita nampak. Sebenarnya setiap inovasi tu, setiap pertandingan tu dia ada tema-tema dia yang tersendiri. Ya? Dan kita kena ikut tema dia. Okay. Kalau kita punya produk kita tu kita sesuaikan dengan tema pertandingan. Lagi satu kita ikutlah, kalau kadang-kadang dalam satu pertandingan inovasi kita kena tengok betul-betul rule, apakah requirement yang diperlukan dalam pertandingan tersebut. Ya, ada pertandingan tu dia minta video 7 minit. Ada pertandingan dia minta video 10 minit. Ada pertandingan yang dia minta video 3 minit yang betul-betul mencabar. Cikgu Popo buat yang mana Cikgu Popo? Video yang mana yang betul-betul mencabar nak buat tu? Video kalau masa dia singkat lah. Sebab benda semua nak bubuh dalam tu. Tapi kita tak tahu, macam rasa macam semua penting lah. Tapi last kena pandai edit lah untuk ni. Kena potong kan? Bagi durasi tu ngam-ngam.
ngam-ngam 3 minit. Kan lepas masa mula-mula kita masuk invite tu, kalau tak salah kat lah, kita buat 10 minit kan. Lepas tu pertandingan yang kedua kita masuk tu tiba-tiba dia kena buat 5 minit ke 3 minit. Jadi kenalah buat VO semula kan Cikgu Dayah? Ada ke masa tu? Ya. Kita buat VO Yang semula. pertama tu pun sebenarnya dia dah warning dengan saya, Dayah, waktu buat VO tu masa jaga. VO selalu mas dia. Lepas ni kita try VO slang Sabah pula lah. Ai. Kan? Betul. Dan berpencen tu Cikgu Dayah tu, suara tu terremas tu. Dia ada keunikan sikit kat situ. Lagi satu contoh. Lepas ni VO cakap laju kalau 3 minit. Lagi satu kan, dia akan tengok pada kolaborasi. Sebab kita, macam saya, tim dengan PSH2 ni, kita kan daripada sekolah yang berbeza. Sekolah yang berbeza-beza. So dia akan kira ada kolaborasi di situ. Kan? Itu pun memberi markah yang orang kata markah lebih lah. Ada collaboration besar. So bila cikgu masuk segmen khas, saya percaya dalam segmen khas kita memang daripada sekolah yang berbeza-beza. So kita ada markah kolaborasi kat situ. And then jangan lupa masukkanlah logo Ayu, logo EDD, logo KGM. Dia kira akan ada masuk kita ada kolaborasi dengan agensi-agensi luar. Macam saya further study dengan UPM, saya masukkan semua logo UPM. Kan? Untung kat situ. Okay, lagi satu kan, bila bukan untuk cikgu-cikgu saja, kalau cikgu-cikgu nak bawa untuk anak murid cikgu lah kan. Sebab sekarang ni apa yang saya dimaklumkan bahawa scientific poster tu. Ya, betul. Sebab yang sekarang ni akan orang kata berlangsung, saya rasa satu Malaysia kot, Carnival Stamp akan datang. Betul tak? Sedang berlangsung. Carnival Stamp sedang berlangsung kita akan bawa pelajar-pelajar kita ke pertandingan inovasi. So cikgu-cikgu masa ni boleh get ready untuk anak-anak murid kita. Ya. Satu tips dia cikgu, kalau kita nak pergi ke orang kata peringkat yang lebih tinggi, satu kita kena tengok kolaborasi. Ya, kita kena minta kerjasama dengan agensi-agensi luar. Macam saya, tim inovasi sekolah saya, kami dapatkan penasihat daripada pensyarah IPG yang berdekatan. Ya, dan saya juga dapatkan penasihat daripada universiti yang berdekatan. So dia akan kira kita ada kolaborasi dengan agensi luar. Dan memang produk inovasi sekolah saya pun saya daftar copyright. Ya, dikira copyright ni dikira novelty. So dikira kita tak tiru, tak ambil orang lain punya, sebab itu memang kita punya. Ya, itu novelty. Ya. Kita dah ada produk, bak kata Abeja tu dah kan, dah ada produk sendiri setelah dia rasuk hantu inovasi. Siapakah hantu? Malam siapakah hantu itu? Kita tak jawapan di ruangan chat. Okay. Dan cikgu-cikgu, bila kita dah start buat produk kita dengan anak murid kita lah kan, bukan anak murid kita saja, kalau kita ada anak kita sendiri pun, CJ inovasi ni juga akan membantu mereka nanti mereka nak masuk ke sekolah macam SBP, MRSM, daripada sekolah menengah nak masuk universiti. CJ inovasi ni juga akan membantu mereka. Macam saya kan, bila saya masuk inovasi, katakan cikgu nak sambung belajar kan, berguna CJ tu. Cikgu nak sambung belajar, cikgu nak minta beasiswa macam HLP, HLPS tu. CJ inovasi tu akan membantu cikgu nanti untuk orang kata bagi extra mark lah. Yes, semasa kita mohon untuk beasiswa. Okay, macam anak kita pun kan, kita get ready lah. Anak kita pun kat sekolah menengah tu, bila dia ada je CJ inovasi, pelbagai jenis inovasi, maksudnya kita dah dedahkan dia ke peringkat international antarabangsa. So bila dia nak apply scholarship, itu akan sangat-sangat membantu dia. Ya. So sekarang ni inovasi ni bukan kita dapat bantu cikgu-cikgu saja. Kita dapat bantu family kita sebenarnya. Kita dapat bantu anak murid kita untuk join tu. Dan produk inovasi ni yang simple je. Cikgu tak payah fikir nak buat kebabung sangat. Sebab sekarang ni saya sekarang ni tengah buat persediaan 4 kumpulan pelajar saya. Saya masuk ke NICE-X, anjuran UiTM Negeri Sembilan. Sebab untuk sekolah rendah dan sekolah menengah penyertaan adalah percuma
dan sijilnya adalah international. Okey, sijilnya adalah international. Jadi pelajar bila sijil percuma dan dia diiktiraf oleh BSKK, so pelajar kita boleh dapat markah untuk PAJSK. So international kalau dia tak menang pun kan, sekurang-kurangnya penyertaan dia peringkat antarabangsa mereka akan dapat markah 20 markah untuk PAJSK. Ya, betul. Okay. Pelajar saya, dia buat apa je cikgu? Saya buat topik illiterate je dekat sekolah saya tu, topik illiterate. Ya, sains tahun 5. So sebab saya gunakan saya punya modul kajian saya. So saya memang nak rangsang mereka tu kebat lah berfikir. So mereka kena cipta satu produk yang sesuai dengan topik tersebut, dan saya memang ajar mereka menulis poster tersebut. Mereka kena buat daripada poster tu, mereka kena hasilkan apa dia pengenalan produk mereka. Mereka kena tahu apakah masalah-masalah yang mereka selesaikan. Okay. Kaedah mereka menjalankan macam mana mereka create produk tu, mereka kena cerita step by step. Apakah kegunaan dia, apakah potensi untuk disebar luas produk tersebut. Dan ada 4 kemudian lah, dan ajar mereka buat video dan kita bantulah untuk editing video tersebut. Ya. Kali pertama memang agak susah, ya, sebab perkara baru, kita buat satu perkara baru. Tapi bila pengalaman saya kan, sebab saya juga terlibat sebagai dalam juri beberapa pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa ya, bersama dengan universiti di Indonesia. So minggu depan pun ada lagi satu penilaian lah juri untuk pertandingan inovasi juga. Saya dapati bahawa kebanyakan daripada pelajar-pelajar di Indonesia, mereka sangat diberi pendedahan untuk menjalankan kajian inovasi ni di tempat mereka. So kajian inovasi ni katakanlah, kita dia takkan sama. Contohnya saya buat kajian inovasi berkaitan dengan topik elektrik tu di Senawang, daerah saya. Teacher Sairo, dia buat kaedah yang sama tapi tempat yang berbeza. Dia buat di Sabah. So hasilnya nanti akan berbeza, dia takkan sama. Okay? Kita mungkin boleh buat idea yang sama, tapi bila kita buat tempat yang berbeza, hasilnya akan dapat hasil yang berbeza. Bukan maksudnya, saya dah pernah buat topik tu, cikgu ni tak boleh buat lah. Bukan macam tu. Sebab sampel kita berbeza. Lokasi pun berbeza. Cuma yang kita tak boleh buat ialah kita buat, contoh Cikgu Mida dah buat projek tu dekat SK Senawang. Tiba-tiba Teacher Sairo ke Cikgu Popo datang SK Senawang, buat pula kajian tu kat SK Senawang. Itu tak boleh. Sebab nanti kita akan dapat hasil yang sama. Sebab lokasi yang sama, sampel yang sama. Itu beza dia. Okay? Itu cara dia. Kita nak buat inovasi lah. Tips dia. Okay. Ada Cikgu Popo ada apa-apa nak tambah? Tak ada. Dah habis cakap dah tu. Sekarang boleh bayang tak? Yang saya share pixel tadi tu, cikgu-cikgu boleh klik dekat poster, dapatkan idea-idea dekat poster tersebut, macam mana kita nak menjalankan inovasi. Mungkinlah. Tapi cikgu janganlah pergi copy paste sebiji daripada poster tersebut. Ya, cikgu ubah sesuai. Sebab itu untuk dapat idea. Biasanya kalau saya buat kajian, saya akan rujuk dekat pixel tu lah, kajian-kajian yang lalu untuk kita dapat. Contohnya, apakah kegunaan produk kita tu, apakah yang kita boleh sebarluaskan dia. Kita mungkin kadang-kadang ayat-ayat kita tu tak berapa bombastik sangat kan. So bila kita rujuk daripada poster-poster orang lain, kita idea ni macam, ayat ni sebenarnya macam ni, nak cerita ni macam ni sebenarnya. Macam tu lah. Okay. Tak. Cikgu, saya tengok soalan daripada Cikgu Ainul. Cikgu Ainul Samurai banyak tanya soalan juga ni. Betul. Tadi pasal memang berminat sangat tu. Ya. Modul boleh masuk pertandingan inovasi, tak ada masalah. Saya memang masuk pertandingan inovasi modul saya. Saya dapat silver award masa pixel tu. Okay. Tapi bila cikgu nak buat modul, cikgu pastikan cikgu dapat contohnya dapatkan keesahan pakar untuk modul cikgu tu. Ya. Lepas tu cikgu kena buktikan adakah modul cikgu tu berkesan ataupun tidak digunakan. Jadi kita masuk bertanding,
data statistik tu yang penting yang akan bantu kita untuk tarik hati juri memberi award tu kepada kita. Ya, modul cikgu dah ada modul, sekarang ni modul tu cikgu hanya perlu buat ujian pra dengan pasca. Cikgu pilih 2 kumpulan. Contohnya, okey, cikgu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. So pilih 2 kelas yang dia ada tahap pencapaian yang hampir setara lah. Cikgu jangan pilih kelas A dengan kelas D, kelas yang paling pandai dengan kelas paling tak pandai. Dah confirm lah kelas yang pandai tu dia akan dapat markah yang lebih tinggi daripada kelas yang tak berapa nak pandai tu kan. Contoh lah kan. Okay. So kita pilih yang setara, tapi sebenarnya paling bagus kalau kita dapat bantu pelajar kita yang lemah. Ya. Contohnya kita ada 2 kelas yang agak lemah. So masa tu kita buat intervensi ni sebenarnya kita nak bantu pelajar kita yang lemah. Okey, cikgu pilih 2 kelas tu. Satu kelas tu jadikan dia kelas kawalan, satu kelas lagi yang kita nak jadikan kelas rawatan. Ya, satu kelas tu dia belajar guna buku teks saja, satu kelas tu dia belajar guna modul yang kita cipta tu. Okey, so buat dalam masa contohnya 10 minggu ataupun 12 minggu. Kalau kita nak kaji tentang keberkesanan modul kita tu, sama ada modul kita ke ataupun kita punya instrumen apa-apa ke, ataupun kita buat mungkin kita buat model pembelajaran kan, model yang kita bawa BBM ke, kita buat alat permainan ke, kita masuk dalam kelas, kita nak tengok keberkesanan produk yang kita bina tu. Keberkesanan produk ni kita hanya boleh nampak kalau tempoh masa dia tu lebih daripada 10 minggu. Sebab tu Yusufi suruh kita buat segmen khas 10 minggu. Ada sebab dia. Ya, sebab kalau kita buat 2 minggu, kita buat 3 minggu, kita akan dapat orang kata banyak argument lah daripada panel penilai. Sebab kita tak nampak sangat benda tu berkesan dalam masa 2 minggu atau 3 minggu. Ya, so kalau kita buat dalam masa 10 minggu ataupun 12 minggu, tu memang sangat cun lah. Tapi kalau terlampau lama sangat sampai setahun pun, dia akan mempengaruhi faktor-faktor lain. Ya, paling cantik kita buat 10 ataupun 12 minggu macam tu lah. Ada yang buat sampai 15 minggu, janganlah sampai buat 30 ke 40 minggu. Terlampau lama. Okay, so lepas kita dah buat, katakanlah kita dah buat 12 minggu. Kumpulan A tadi dia belajar guna buku teks biasa. Kumpulan B tu dia belajar guna modul yang kita bina tu. Minggu yang ke-12, minggu yang pertama sebelum kita mulakan tu kita dah buat ujian dulu. Kita panggil ujian pra. Sebab kita nak tengok pada peringkat awal apakah pemahaman pelajar tentang topik yang kita nak buat intervensi tu. Okay. Lepas tu minggu yang ke-12 kita buat pula ujian. Kita panggil ujian pasca. Lepas tu kita bandingkan skor pencapaian tu antara kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan tersebut. Barulah kita boleh nilai sama ada produk kita tu berkesan ataupun tidak. Dia memang dua-dua tu memang sepatutnya kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan tu dua-dua tu dia akan nampak peningkatan lah. Tapi sepatutnya dalam kumpulan rawatan tu dia akan menunjukkan peningkatan yang paling tinggi, lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan tadi, kelas A tadi. So kelas A takkanlah dia belajar buku teks tak boleh nak orang kata dari contohnya daripada dia tak kosong markah. Okay, bila dah belajar 12 minggu takkan dia tak dapat peningkatan apa-apa. Kurang-kurangnya dia dapatlah 10 markah, 20 markah. Tapi kalau yang teams yang menggunakan modul ni mungkin dia akan dapat markah dia sampai 80, 90. Masa tu kita nampaklah keberkesanan dia. Ya, kat situlah baru kita boleh buktikan bahawa produk kita ataupun modul kita ataupun instrumen yang kita jalankan tu memberi kesan kepada pelajar kita. Itu yang kita nak bentangkan semasa kita masuk pertandingan inovasi. Okey, cikgu Yati kata kelas rawatan dan kelas kawalan. First time pula saya dengar idea yang bagus. Itu dia sebenarnya. Bila kita buat intervensi, baru kita dapat beberapa istilah-istilah. Sebenarnya kita buat, cuma kita tak tahu istilah-istilah yang kita gunakan kan. Ya? Okey je. Kak Bidah, Ya. Kak, ada tu yang kawan di luar ni lah tanyakan yang macam mana boleh Kak Bidah share pasal macam mana cara kita nak buat produk kita tu supaya dia copyright tu. Perjalanan kita nak apply tu macam mana? Apply copyright?
Sekarang ni kita boleh apply copyright secara online je. Tapi kalau nak cerita panjang pula kat sini. Kan? So Kena copyright ada, tu kena ada sebenarnya satu slot lagi lah. lagi. Kena ada satu slot lagi insyaAllah. Sesi mungkin cara memohon. Ya, cara okay, sebab dia saya mohon tahun lepas untuk masa tu mohon 3. Satu untuk PSH2, kita punya Zero to Hero Teams, Academy YouTuber Apps tu punya teams dengan saya punya produk saya sendirilah. Saya mohon saya punya modul JBS saya dengan instrumen kebat saya 2. So 4 semuanya. Untuk yang Ayu tu saya bertindak sebagai ejen. Bila ejen, dia kan bila kita mohon untuk diri kita sendiri, dia bayaran dia lebih murah. Tapi kalau kita mewakili orang lain, kita kena mohon sebagai ejen. So bila kita mohon sebagai ejen, dia ada lain lah, bayaran dia lain, payment dia lain. Dia mula-mula sekali kita kena register kita punya account MyIpo tu dulu. Bila dia register account tu nanti, dia akan ambil masa 24 jam untuk diaktifkan kita punya account. Barulah, lepas tu baru kita boleh apply. Baru kita boleh apply untuk copyright. Nanti kita akan cerita kemudian. Dalam satu tim lagi. Okey, ada yang tanya berapa sudah inovasi yang cikgu-cikgu dalam tim inovasi ni hasilkan? Okey, dalam tim PSH2 ni kami ada satu je. Itulah the one and only. Tapi kami masuk dalam pertandingan yang berbeza-beza. Syaratnya cikgu nak masuk inovasi itulah yang apa cikgu Popo cerita tadi. Yang susahnya buat adalah kali pertama. Ya, Jadi Cikgu Mida, macam mana cikgu nak kongsikan macam kami semua ni baru nak mula join inovasi ni, apa langkah pertama yang cikgu-cikgu ni perlu ambil? Langkah pertama kita nak mula nak bertatih ni. Okay. So langkah pertama ialah kita tengok pertandingan apa kita nak masuk tu. Adakah dia poster pitching ataupun adakah dia video, dia suruh kita hasilkan video, ataupun yang mudah pada kami ni video lah cikgu. Yang mudah pada kami ni apa cadangan bagi yang nak bermula bertatih ni. Boleh masuk video lah. Okay. Video compare tu kalau poster pitching macam ideal yang saya masuk mewakili adik-adik ni semua. Poster pitching dia kita kena bentang secara live. Tapi bestnya kalau bentang secara live ni kita boleh goreng. Kan? Sebab nak tarik juri kita. Kalau kita buat video, apa yang ada dalam video tu lah kita tak boleh nak tambah lagi dah. Cikgu Lizette kata buat poster je ke, buat video je ke? Wah, dia dah mula dah terbakar dah tu. Iya, Kak Long buat poster Saya je. Kak Long. Kalau Kak Long tu kan, setakat poster dengan video tu, celah gigi je boleh siap, kejap je. Kan, kita semua dah ada produk. Contohnya macam segmen khas cikgu-cikgu semua. Dah ada segmen khas tu. So sekarang ni hanya perlu buat video berdasarkan requirement. Contohnya kita kena tengok tau. Saya tak boleh kata dalam video tu mesti ada intro, penyelesaian masalah, mesti ada usefulness ke apa benda semua. Saya tak bercakap macam tu sebab setiap penganjur dia ada requirement yang berbeza-beza. Sebab tu bila kami masuk pertandingan, macam kumpulan PSS tu kami masuk pertandingan, Bak kata Cikgu Popo tadi, video yang pertama kami masuk tu kami tak boleh hantar sebiji, segedebuk macam tu pada pertandingan yang seterusnya. Ya, dia kena edit. Dia kena edit lah. Ni ada nak jadi pengintip ni, kena join grup inovasi nampaknya. Tengok contoh perjalanan pembahagian tugas tu kan. Mungkin kita akan nampak idea tu kan Cikgu Mida? Betul. Ya. Kita ada nanti inovasi idea. Tu Cikgu Yuanisa dia dah join pitching secara bersemuka. Kalau pitching bersemuka ni memang penat sikit lah sebab dia satu hari kita stay kat situ kan. Satu hari kita stay kat booth kita tu, lepas tu orang datang tanya, orang datang tanya. Tapi untungnya bila pitching face to face ni kita boleh buat pelbagai aktiviti yang menarik orang untuk pergi ke booth kita lah. Maksudnya untuk kita tarik hati juri kita sebenarnya pada poster pitching. Itulah dia. Okay. Betul. Ada dia depends pada sebenarnya pertandingan tu. Pertandingan inovasi berdasarkan kepada penganjur. Ada setengah penganjur dia nak video saja.
Tapi cikgu-cikgu kena tengoklah video dia tu, requirement dia apa, elemen-elemen yang perlu ada dalam video, kita kena ikut elemen dia. Kita tak boleh buat ikut suka hati kita sendiri. Ya, kita kena ikut apa yang diminta oleh penganjur tersebut. Elemen-elemen yang diperlukan mesti ada dalam video. Kalau dia minta video tu 7 minit, kan? Contohnya 7 minit. Kan kalau boleh seboleh-bolehnya janganlah lebih daripada 7 minit. Sebab saya selalu terfikir macam ni kau cikgu. Contohnya kan pihak penganjur dia ada dua tim yang dia nak pilih sebagai best of the best award. Dan dua tim ni memang sangat hebat. Tapi satu tim ni dia lebih 1 saat je. 1 saat je contohnya. Sepatutnya requirement video tu adalah 7 minit. Tapi dia buat 7 minit 1 saat. Jadi kalau kata kumpulan A tu 7 minit, kumpulan B 7 minit 1 saat. Jadi kumpulan mana yang dia akan pilih sebagai pemenang? Cikgu rasa? Yang betul-betul ikut apa yang dia nak lah, requirement tadi kan cikgu? Yes, betul. Sebab tu saya memang sangat tekankan tentang perkara ni. Ya cikgu, kadang-kadang kita tak tahu dalam pertandingan kita tu ramai, kita tak tahu. So mungkin ada antaranya persaingannya yang sangat sengit untuk memilih siapakah pemenangnya. Jadi kalau boleh kita ikut betul-betul requirement daripada pihak penganjur. Tengok betul-betul. Tengok tema dia apa. Kita sesuaikan tajuk kita dengan tema. Ya? Macam kita punya tim PSS tu produk kita satu je. Cikgu, kita punya produk kita adalah produk segmen khas saja, Zero to Hero. Tapi kami dah masuk banyak dah pertandingan inovasi. Ya? Invite, kami dah masuk PTPM, kami dah masuk apa lagi? Edgy kita masuk kan? Edgy. Dengan UiTM tu kan. Lepas tu data center kini under UPM. Jadi dia orang ni kan, memang adik-adik saya ni kalau betul-betul lah kami ni bersemuka bertemu di alam maya je. Kecuali Cikgu Daya dah sampai, kami jumpa dah betul-betul. Yang lain semua di alam maya saja. Tapi mereka sangat understanding dengan saya. Terima kasih banyak-banyak adik-adik. Sebab tanpa adik-adik ni semua, mungkin tak adalah peluang sebenarnya nak berasa award-award ni. Mungkinlah sebab orang kata kan, bak kata Yusufi ni, kita bersendirian ni kita biasa saja. Bila kita bersama, kita akan menjadi luar biasa. Ya, sebab kita ni sebenarnya ada kelemahan. So sekarang ni Cikgu Daya, Cikgu Popo, Cikgu Sairul melengkapkan tim saya. Menjadikan saya dapatlah merasa Gold Award kat situ. Terima kasih. Terbalik tu. Kami itulah terlalu merendah diri tu. Padahal terbalik. Tak apalah. Dia tarik kat tepi pun okey. belanja BKL lah Kak Mida. Belanja BKL Tapi Kak Mida, saya nak tambah satu. Apa? Boleh. Kata tadi meeting malam kan, sebenarnya WhatsApp tu non-stop tau. Betul-betul. Okay. Pasal yang poster tu, ada orang tanya tapak kan. Dia sebenarnya tak ada tapak khusus. Dia bergantung kepada penganjur. Penganjur akan sediakan tapak poster ataupun template. So kalau siapa yang berminat boleh tengok pada template poster yang diberikan oleh penganjur. So daripada situlah kita boleh tahu apa benda yang perlu kita tambah dalam kita punya poster tu, sama juga dengan dalam kita punya video. So dia tak ada spesifik nak minta tapak. Sebab saya tengok ada orang minta kata tak ada tapak inovasi kan. Dia tak ada. Dia permulaan je susah sebab kita nak kena create the first thing. After that lebih kurang je dia punya template poster untuk penganjur-penganjur yang lain. Lebih kurang lah. Ada macam tu. Itulah betul. Kalau cikgu-cikgu nak cuba cabar diri, yang terdekat ni adalah Alnovasi yang dianjurkan oleh IMU. Itulah masalahnya saya nak share screen sebab internet saya sangat slow. Okay. Tapi nanti join kumpulan inovasi, nanti mungkin Cikgu Mida akan share lah nanti kan Cikgu Mida, sebab nampak ramai rakan-rakan kita ni berminat ni. Yelah. Betul. Kali pertama masuk, mungkin kita tak aim pun. Macam kami PSS tu kali pertama masuk, kami tak aim pun yang kami akan dapat silver award, ataupun kami tak pernah termimpi pun segmen khas
Ya Allah, ajar simple je, ajar guna PowerPoint. Semua orang belajar PowerPoint. Ajar guna Canva je. Dengan Kak Liz, Kak Long jadi saksi betapa kami buat senam marahang dalam konti. Ya. Dan daripada projek senam marahang tu kita berjaya, alhamdulillah. Akhirnya dapat juga Gold Award. Simple, benda yang simple saja, ya. Kan? Apa yang saya faham tadi, Cikgu Mida kata kita berkongsi video dan juga poster. Tapi tapi Cikgu Yani ni mungkin dia sedikit complicated nampaknya ni. Inovasi kena tulis panjang-panjang macam tesis ke? Sebab nampak tadi kita persembahan kita macam video dengan poster kan, ada tesis ke Cikgu? Ataupun sedang kata manuskrip. Manuskrip ke? Okey, kadang-kadang setengah pertandingan inovasi dia ada sekali dengan publication, ya, dengan penerbitan. Bila penerbitan, kita tengok pula adakah dia minta kita abstract saja ataupun dia minta kita paper buat dia panggil proceeding paper, kertas proceeding. Jadi tapi biasanya pihak penganjur dia akan sediakan template untuk kita masukkan dalam sama ada abstract ataupun proceeding paper tersebut. Sebab saya memang kalau tanya adik-adik saya ni buat abstract, buat proceeding paper tu memang itu kerja saya. Makanan Kak Midah tu. Memang kerja saya. Sebab tu kita bagi kita masing-masing. Nanti kena turunkan ilmu ni, mungkin ada satu slot khas untuk buat abstract aja ke Cikgu Mida kan? Ya, betul. Nampaknya macam goreng pisang panas ni, banyak slot yang kita kena fikirkan ni insya-Allah lepas ni kan. Tempailah Kak Mida. Lepas satu-satu. Yelah, perkongsian ilmu kan. Lebih-lebih lagi pada rakan-rakan guru ni, memang kita mencari sesuatu apa yang kita nak belajar. Kita boleh sebarluaskan lagi lah pada rakan-rakan akan datang insya-Allah. Ya. Bila Cikgu MJ cari Kak Midah, Cikgu MJ. Teacher saya betul okey, geng-geng ni semua okey. So bila cikgu nak masuk inovasi, yang penting pertama sekali cikgu tengok requirement daripada penganjur, ya. Sebab kadang-kadang cikgu tahu tak, sebab kalau kita masuk pertandingan inovasi yang ada penerbitan itu bonus untuk kita. Sebabnya bila kita nak terbitkan paper kita kat luar, kita kena bayar tau. Macam saya ada beberapa paper lah, jurnal yang diterbitkan, ya. Disebabkan oleh requirement master masa saya sambung belajar master dan sekarang saya buat PhD pun saya ada beberapa paper yang saya dah terbitkan. So bila kita terbitkan paper kita kena bayar. Bayar dia ratus-ratus, ada yang ribu-ribu. Dia bergantung kepada orang kata ranking dia lah kan. Tapi bila kita masuk inovasi yang dah siap ada penerbitan, patutnya kita ambil peluang. Okay, so bila proceeding untuk kita buat inovasi, contohnya macam Konpi yang baru je tutup penyertaan pada hari Isnin lepas semalam lah, ya. Sebab Konpi dia memang ada proceeding paper, penerbitan. Dia ada beberapa requirement yang perlu ada dekat dalam tu lah. Sebab bila kita buat penulisan jurnal ni, biasanya dia akan minta introduction, dia minta problem statement. Lepas tu dia mesti ada kaedah macam mana kita gunakan, lepas tu hasil dia apa, conclusion. Jadi kalau inovasi punya proceeding paper dia lebih simple. Kalau paper untuk penyelidikan dia lebih detail. Ya. Tu nanti kita cerita balik kemudian macam mana nak buat proceeding paper ni. Ya, dia kena ada satu panjang cerita dia kan sampai pukul 1 pagi tak habis ni. Okey. So sekarang ni apa yang saya nak minta cikgu-cikgu semua, yang terutamanya yang dah join segmen khas tu, cikgu-cikgu kumpul balik ahli tim cikgu, bawa ahli tim cikgu tu masuklah ke pertandingan inovasi. Sebab sayang cikgu produk dah ada. Sebab bila kita masuk pertandingan inovasi, kita kongsi idea kita tu, mungkin idea yang kita buat tu kita boleh bantu orang lain. Kan? Ya, kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa alah ajar PowerPoint pun semua orang pandai buat PowerPoint, tapi kita tak tahu, ada setengah pelajar kita tak tahu pun PowerPoint tu macam mana. Macam masa kami buat segmen khas tu kan, ada pelajar tanya apa beza kan cikgu Popo ingat tak versi 2016, versi 2019, versi beza-beza.
Bukan setakat pelajar je, kita cikgu pun tak berapa tak terror sangat bab tu kan. Betul tak Teacher Sairo? Betul. Kan? Kadang-kadang kita rasa benda tu simple untuk kita tapi dia complicated untuk orang lain. Kan? Habis jadi yang hari tu kes kunci tu kan, cari kunci pun. Nanti ada lincah lah penyelamat masa tu. Itulah tu. Kan? Kadang-kadang bila kita masuk pertandingan inovasi kan, video kita ditayangkan. Okay? So kita akan ditonton oleh ramai orang. Mungkin ilmu yang kita sebar luaskan tu mungkin bagi kita rasa simple, kita dapat membantu ramai orang lain. Ya, kita tak tahu. Ya, sambil-sambil kita kumpul pahala kan. Ya, intervensi kita ni mungkin kita boleh gunakan untuk pelajar-pelajar sekolah lain dan sebagainya. Jadi cikgu, saya rasa dekat segmen khas tu banyak sangat kumpulan. Saya rasa lebih daripada 50 kumpulan tak salahnya segmen khas tu. Kan? So bayangkanlah kalau pertandingan inovasi, contohnya kita ada invite tahun depan ya, kalau cikgu tak sempat nak masuk IELTS inovasi pada bulan 9, cikgu prepare untuk invite. Invite ni anjuran Universiti Malaysia Perlis, dia akan adakan pada tahun 2023. So cikgu boleh get ready. Ya. Pertandingan inovasi dia akan start bulan 4 cikgu. Bulan 4, lepas tu dia tiap bulan ada pertandingan inovasi. Dan biasanya setiap universiti tu dia ada pertandingan dia sendiri. Kan? Cuma kadang-kadang tu fee dia tu berbeza-beza lah. Macam saya ni, sebab saya student, kadang-kadang saya mengelak juga dengan adik-adik ni. Saya daftar under student, jadi dapat murah. Kan? So kadang-kadang contohnya untuk profesional di 200.5. Kalau untuk pelajar 100.5. Sebab saya student, saya daftar under pelajar tapi saya bawa tim PSH tu. Jadi murahlah sikit bayar. Kan? Macam itulah ceritanya. Okay. Dan kita tengoklah yuran-yuran yang kita mampu milik, ada setengah yuran inovasi ni ada sampai 500 pun ada, sampai 700 pun ada. Terpulanglah pada cikgu-cikgu semua nak join yang mana. So banyak cikgu boleh join. Biasanya UiTM buat, UPM buat, banyak lagi universiti. Kalau kita dekat Malaysia ni banyak universiti kita boleh masuk kurang-kurang. Rasanya 10 sijil kita boleh dapat ni kongsi, kita kumpul. Ni kami dah. Ni Cikgu Ainul tanya ni pengorbanan terbesar ni dalam tim ni. Pengorbanan terbesar yang tim kita lakukan. Ya, kali pertama tu kita meeting sampai tengah malam kan. Sampai pukul 12 tengah malam. Lepas tu kan masa tu ingat tak video kita siapkan dalam masa 2 minggu je kan berapa rasanya. Ya, pengorbanan itu kita korban masa, tenaga, ada kadang-kadang family kita lah kita kena korban masa bersama mereka lah untuk kali pertama je. Masa mula-mula nak buat video. So masa mula-mula nak buat video tu kami bincang tentang apa nak masukkan elemen-elemen yang ada kat dalam video tu. Tapi bila dah masuk pertandingan kali kedua, kali ketiga, kali keempat dah tak, rasanya tak ada meeting dah pun. Kita meeting dalam WhatsApp je. Betul tak? Kita meeting dalam WhatsApp, masing-masing dah pakar. Dah tahu dah part masing-masing. So kadang-kadang cakap, okay, kita dah masuk tak pertandingan ni? Kata on. Okay, on. So biasanya saya akan pastekan apa requirement yang diperlukan. So sudah sedar je 2 minggu kemudian, Cikgu Popo pun PM. Kami dah, video dah siap. Dia hantar kat Telegram. Kalau semak ya. Ataupun dia cakap, ni thumbnail dah siap, ini poster dah siap. Okay, dia akan suruh saya semak. Nanti lepas tu kita hantar je. Simple. Kan? Yang penting sekali adalah kerjasama. Ya? So kita tengok bab kata Mira jangan buat last minute. Tapi masalah kan Cikgu Mira, perangai Cikgu Mira ni, dia suka dapat idea last minute. Kan? Sebab geng dia last minute tu. Yang last minute tu yang power biasanya. Dia fikir, dia tak mau keluar ilham tu. Kan? Lepas seminggu 2-3 hari lagi nak hantar. Ni kena buat macam ni, ni kena buat macam ni, ni kena buat macam ni, idea dia macam ni. Allah macam tu lah pula idea. Itulah tu ceritanya. Itulah perangai Cikgu Midah sebenarnya. Wah, dalam diam tak diam kita dah lepas pukul 10 rakan-rakan. Kalau kita bagi Kak Midah ni bercakap lagi, saya rasa memang saya rasa nampaknya kita kena
adakan beberapa slot lagi, tapi kita akan ikutlah tengok ke lapangan tim inovasi Akademi YouTuber. Jadi Cik Umida, sebelum Ya. ada tak lagi soalan-soalan yang rakan-rakan nak tanyakan pada Cik Umida? Mungkin Cik Umida, mungkin nanti Cik Umida akan sharekan link tim inovasi dan nanti rakan-rakan pun boleh turut samalah PM dalam grup-grup tersebut. Tapi ada satu soalan saya nak tanya ni, mungkin kita diikuti oleh rakan-rakan guru yang selain daripada Akademi YouTuber. Adakah tim inovasi Akademi YouTuber ni terbuka kepada rakan-rakan guru selain daripada rakan-rakan Ayu ni? Biasanya dalam tim inovasi Ayu tu memang khusus untuk Ayu saja. Tapi kalau cikgu-cikgu yang di luar daripada tim inovasi ni, sebab saya memang ada bimbing beberapa tim, bukannya setakat daripada Akademi YouTuber. Saya juga ada bimbing tim daripada sekarang ni Pusat Kurnia ya, untuk masuk ke pertandingan inovasi. So, jika ada cikgu-cikgu yang berminat dan perlu bantuan ke ataupun ada sebarang pertanyaan ke apa-apa, so boleh PM saya kat Telegram, add Telegram saya. Boleh Cik Umi dah kongsikan lah kan? Kongsikan ID Telegram untuk perkongsian pada rakan-rakan lah selain daripada Akademi YouTuber ni, kalau nak ada soalan-soalan yang ingin ditanya. Tu dah telah dikongsikan Okey. Kalau untuk tim inovasi Akademi YouTuber, saya share dekat mana tu? Nak share dekat sini ke? Sebab mungkin rakan-rakan boleh kita kongsikan dalam grup rakan-rakan yang telah konvo lah kan. Terbuka kepada rakan-rakan mungkin yang dah konvo, yang bakal konvo. Betul tak Cik Mida? Ya, betul. Saya akan share nanti dekat dalam link. Sebenarnya peringkat awalnya saya memang kan cikgu, saya peringkat awal saya offer kepada tim KPI Sains, ajak mereka masuk inovasi. Saya rasa dalam 5 hari kot tak ada respon kan. 5 tahun hari tak ada respon. Sebab saya rasa macam alamak ruginya. Terutamanya saya rasa macam saya nak balas, sebab Yusofi selalu cerita Ayu ni susah nak dapat pengiktirafan, orang semua tak kenal, orang cipat, orang cakap macam-macam pasal Ayu kan. Jadi bagi saya satu cara untuk kita naikkan balik nama Akademi YouTuber adalah melalui inovasi. Okay, sebab tu saya mula langkah pertama untuk createkan tim inovasi Ayu ni. Dan alhamdulillah antara mula-mula yang join saya yang berjaya yang menyahut panggilan saka adalah Kak Yu Haida. Cikgu Mira, ya, Yusofi pun sama join kami. Dan pada kali pertama tu memang masing-masing ada orang kata part masing-masing. Ya, bila kita bersama kita berkongsi idea. Kak Yu Haida kan kerja dia memang sangat bagus. Dia createkan kami timeline. Macam saya kerja macam tahulah PSH tu kita belasah je kan. Tak kira. Ya. Dengan Kak Yu Haida memang ada timeline dia. Okay, dia kena ikut follow, dia dah bagi tugas orang ni buat ni, orang ni buat ni. So okay lah kita, and then masa kita nak masuk invite tu dengan tim Ayu ni, hampir tiap malam kami meeting. Ya, sebab masa tu semua orang tak nampak lagi jalan macam mana nak buat. Betul kan, masing-masing blur. Tak tahu nak buat apa. So kita tiap malam. Dan Kak Yu Haida tu macam Kak Long kami lah. Dia akan tanya, okay malam esok, okay ni progress dia apa? Dia sampai mana progress dia? Dia ni apa dah buat? Apa kita dah buat? Sampailah 2 minggu tu cikgu Emira sampai pukul 2-3 pagi kot baru dia tidur nak menyiapkan video tu. Kan? Betul tak Mira? Dan alhamdulillah gigih tapi berbaloi lah dengan apa yang dia memang gila betul. Sebab kita memang suka buat kerja gila ni, tapi hasil dia kami dapat Gold Award masa tu. Ya, kali pertama join kami dapat Gold Award dan saya rasa macam seronok sebab saya dapatkan pengiktirafan untuk Akademi YouTuber. Okay? Yes. So Akademi YouTuber tu dah diiktiraf oleh peringkat antarabangsa. Ya, kita ni bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan kaleng-kaleng cakap.
kita dah dapat petir fund antarabangsa. Siapa lagi nak petikankan kita, tunjuk CJ tu. Dan kita dah masuklah beberapa pertandingan yang lain lah, sampai dah kita invite tu kita dapat Best of the Best Award. Ya, hasil daripada, bukan hasil daripada saya seorang ya, sebab kalau saya seorang saya tak tahulah sampai mana, tapi hasil perkongsian idea semua. Semua orang, bila kita buat kali pertama, kali kedua kita meeting, kita akan tambah baik apa produk inovasi kita. Ya, dan akhirnya alhamdulillah sampailah kita dapat pelbagai anugerah, dan Akademi YouTuber telah pun orang kata terkenal di seantera dunia. Itulah dia ceritanya. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah yang lain-lain tu kita simpan soalan pada slot yang akan datang. InsyaAllah mungkin Cik Umida akan war-warkan tentang tim inovasi Akademi YouTuber, kalau kami akan anjurkan slot-slot yang seterusnya. Tapi apa yang boleh saya katakan di sini, tahniah kepada tim inovasi Akademi YouTuber, kerana sebenarnya dalam masa yang sama ni mereka ni menyuntik minat, menarik minat dan menyuntik semangat rakan-rakan yang ada di luar sana. Betul slowly but surely. Dan alhamdulillah sebenarnya saya pun dah turut masuklah dalam tim inovasi, walau bela daripada awal tu saya bela sangat. Tapi baru-baru ni dapatlah kami hantar dalam tim yang seterusnya, dalam tak silap saya ICBE lah baru-baru ni. Dan semalam pun saya dah terbuka hati saya selama saya rasa 2 tahun agaknya nak buat kajian tindakan. Ini bukan inovasi, ini satu lagi saya ikutlah. Tapi sebenarnya datang daripada semangat ni daripada rakan-rakan tim inovasi Akademi YouTuber sendiri. Dia suntik semangat. Kenapa tak cuba? Kita bukan, kadang-kadang kita bukan nakkan gold ke medal ke, mungkin itu bonus. Tapi pernyataan itu sebenarnya adalah keyakinan kita sendiri, bagaimana kita bermula. Jadi bila kita dah bermula, mungkin akan datang seterusnya dan insyaAllah lah ini bakal membuka jalan kepada rakan-rakan Akademi YouTuber untuk menambah baiklah peningkatan diri kita sendiri dan juga rakan-rakan kita, insyaAllah. Jadi okey, Cikgu Popo dululah. Ada kata-kata akhir lah untuk perkongsian malam ini, Cikgu Popo. Okey. First saya ucapkan terima kasih lah sebab jemput kami PSH tu untuk kongsi, tapi sebenarnya yang banyak kongsi kami dah lah. Tak apa, akan dijemput lagi ni. Mungkin ada slot khas. Mungkin ada slot khas untuk Cikgu Popo nanti kan. Tapi ini kita boleh katakan slot pengenalan lah Cikgu Umida slot pengenalan kan. Cuma itulah pada yang rasa nak masuk ataupun macam baru nak masuk Gear 1, join tim inovasi IU nanti. Kat situ banyak perkongsian daripada rakan-rakan guru kita, macam mana kita boleh start untuk buat inovasi. Mungkin boleh join dengan group IU punya apps untuk ni, masuk yang step by step dulu lah, baby step dulu. Dan nanti baru boleh teruskan dengan hasil masing-masing lah. Itu nasihat saya lah. Apa yang nak dikongsikan oleh Teacher Sairo? Okey, terima kasih sebab menjemput kami. Tapi sebenarnya mastermind di dalam grup kami ni adalah Kak Midah lah. Okey, jadi thank you banyak-banyak Kak Midah. Thank you juga Ayu sebanyak bagi peluang untuk kami menghasilkan ni lah inovasi. Mewakili ni Cikgu Hidayah, dia terkeluar. Sebab dia bateri habis. Betul. Yelah, terima kasih juga pada yelah samalah dengan apa yang Cikgu Hidayah nak cakap tu adalah sama yang ingin disampaikan oleh Teacher Sairo. Betul. Okey, Cikgu Mida, last but not least. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah sebab beri ruang dan peluang untuk kami berkongsi malam ni. Dan kami pun macam reunion lah sebab lama dah tak berkumpul di PSH2 ni, masing-masing dengan Zoom. Tambah-tambah kita punya JU kat sebelah ni kan, dia memang sangat busy. Susah nak jumpa JU Baby Shark ni. Dia sangat busy. Okay, jadi kebangsaan lah tu kan, busy dia. Malam ni nasib baik ada peluang untuk dia bersama dengan kita. Okay, jadi cikgu-cikgu, kalau kita tak mula, kita takkan
dapat upgrade diri kita. So bila kita masuk inovasi ni sebenarnya kita belajar banyak perkara yang kita belajar. Ya, kita belajar macam mana nak editing video, poster, kita belajar macam mana nak menulis abstract, nak menulis proceeding. Banyak perkara-perkara baru yang kita akan belajar bila kita masuk inovasi. Tapi insyaAllah perkara tu tak susah. Kali pertama tu susah. Yang seterusnya dia akan jadi mudah. Yang penting adalah kerjasama antara ahli pasukan kita. Dan saya ucapkan semoga cikgu-cikgu semua all the best, ya, ambil ruang dan peluang untuk join inovasi ni. Ya, sebab kita tak tahu pada masa akan datang mungkin ada di antara produk-produk inovasi ni yang akan membantu kita. Contohnya terbuka pintu hati nak belajar. Macam saya umur dah 40 lebih pun dah tua pun belajar lagi, kan. So itulah dia antara perkara-perkara yang akan bantu kita. Okay? Untuk mohon scholarship ke, nak mohon pindah ke, nak contohnya nak mohon kerja yang okey hebat ke, kita nak cantikkan kita punya resume. Lagi satu kan, kita mungkin bagi saya lah, saya kalau boleh saya nak jadi idola untuk anak-anak saya. Ya, saya tak nak anak saya ambil orang lain jadi idola, biar mak dia yang jadi idola. Kan daripada dia pengen ambil orang lain jadi idola, biarlah ibu dia jadi idola. Itulah sedikit perkongsian daripada saya dan all the best untuk semua cikgu. Ya. So jangan takut. Ya. Kali pertama tu dia bila masuk inovasi dia nanti saka dia akan mula merasuk sehingga seterusnya. Dia tak akan berhenti. InsyaAllah. Sebelum tu ni Cikgu MJ dengan Cikgu Ainul cari Saka tu. Saka Cikgu Gita bukan saya. Cari Cikgu Zairo. Jangan. Dia mula dia kena buat senama rahang dulu dengan teacher saya tu. Okeylah. Okey, terima kasih tahniah kepada rakan-rakan guru atas perkongsian malam ini yang saya kira sangat bermakna dan insya-Allah akan membuka ruang dan peluang pada kami ni untuk belajar dan seterusnya memang nak ikutilah, setialah dengan tim inovasi Akademi YouTuber nanti. Okey, akhir kata cikgu boleh join grup tim inovasi Akademi YouTuber ini. Kita akan kongsikan link grup tersebut dalam grup. Kita nak war-warkan nanti Cikgu Mida mungkin boleh war-warkan dalam grup Ayu nanti dan kita jumpa lagi dalam slot akan datang insya-Allah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you moderator dan technical. Akademi YouTuber Malaysia, rangka laksana dengan cikgu, penuh bermisi guru Ayu, mencapai misi yang satu, bervisi kita, bantu kita, bermotor sendiri. Memperkenalkan aplikasi Akademi YouTuber atau lebih dikenali sebagai Akademi YouTuber Apps. Aplikasi yang menyediakan pelbagai fitur menarik bagi memeriahkan dunia pendidikan. Lebih 20,000 video PDPC tersedia disusun rapi dari prasekolah hingga matrikulasi bagi memudahkan guru, para pelajar, ibu bapa mengakses video pembelajaran terkini. Aplikasi ini turut menyajikan lebih 4,608 sesi tuition secara percuma bagi pelbagai mata pelajaran yang telah dijalankan oleh guru-guru seluruh Malaysia di Akademi YouTuber. Terdapat juga segmen-segmen khas yang membawa anda kepada perbincangan akademik, permainan, pencarian bakat, kerohanian dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Perlukan bimbingan untuk menggunakan pelbagai jenis aplikasi? Jangan risau, Akademi YouTuber Apps turut memuatkan koleksi video tutorial yang pelbagai terbitan Guru Malaysia untuk memudahkan anda mendalami dunia digital.
ingin mengenali siapakah anak-anak yang berbakat ini? Mereka adalah di antara 9,192 orang pelajar yang telah menyertai misi pencarian ikon e-didik junior dan telah terpilih menjadi ikon pelajar bagi setiap mata pelajaran. Koleksi video berkaitan co-curriculum turut tersedia menyajikan video seperti panduan asas, aktiviti, perjumpaan dan sebagainya. Ayuh kita ikuti aktiviti santai guru-guru ini di luar bilik darjah dengan mengakses B-Log Guru. Aktiviti pembelajaran sememangnya boleh berlaku di mana-mana sahaja. Trending Ayu, jom tonton video-video trending di Akademi YouTuber dari semasa ke semasa. Melalui aplikasi ini juga, anda boleh mendapatkan info terkini berkaitan program yang dijalankan oleh YouTuber Ayu untuk memeriahkan dunia digital di Malaysia. Lebih menarik lagi, pengguna boleh menambah koleksi video ke dalam fitur kegemaran yang disediakan. Jadi, tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Akademi YouTuber di Play Store sekarang. Akademi YouTuber Malaysia langkah laksana dengan jitu penuh bermisi guru Ayu mencapai misi yang satu. Untuk maklumat lanjut, layari www.akademiyoutube.com